Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Hari ini, saya dibawa keluar dari Bandar Aman. Surat kebenaran ke Palestin masih belum saya terima sepanjang berada di Aman. Untuk mengurangkan tekanan, saya dibawa melawat mercu tanda Jordan, kota bersejarah Petra. Ketika bulan Ramadan, pelawat agak kurang berkunjung ke Petra. Suasananya lengang. Lawatan saya juga disingkatkan agar dapat pulang ke Bandar Aman sebelum maghrib. Namun, jarak perjalanan hampir 200 km memaksa saya berbuka di pertengahan jalan. Kami membuat keputusan untuk berbuka di kawasan Padang Pasir ni sebabnya bandar yang paling hampir dengan tempat ni makan masa agak lama. Jadi kalau kami meneruskan perjalanan, kami tak ada tempat untuk nak berbuka puasa. Saya dipelawa oleh penduduk tempatan untuk berbuka bersama mereka. Jarak perjalanan antara Petra dan Aman yang jauh mendorong mereka membawa bekalan untuk berbuka. Tanpa diduga, seorang daripada penduduk tempatan ini pakar bermain oud, alat muzik masyarakat Arab menyerupai gambus. Lirik lagu ini pula memuji-muji kehadiran Ramadan serta keberkatannya. Kami dihibur sebelum menyambung perjalanan. Keesokan harinya di Bandar Aman, saya dimaklumkan surat kebenaran untuk ke Palestin masih belum dikeluarkan. Bagi mengisi kekosongan agenda hari ini, penterjemah saya mengatur rancangan berbuka puasa bersama anak-anak yatim tempatan. آخر مرة Saya akan dibawa ke dua buah lokasi berlainan untuk melihat dua acara yang berbeza meraihkan anak-anak yatim. Sebuah taman rekreasi di Bandar Aman menjadi tempat berkumpul anak-anak yatim dari beberapa institusi sekitar ibu kota ini. Saya terus ke taman yang sama selepas menunaikan solat asar.
Saya akan bertemu dengan Ketua Pertubuhan Sukarelawan Wanita Islam Jordan selaku penganjur aktiviti ini. Sanar Hamad, 49 tahun, seorang jurutera pemakanan. Sanar dan pensyarah dari Universiti Sains Jordan menganjurkan majlis berbuka puasa dengan anak-anak yatim setiap bulan Ramadan. Dia mempunyai prinsip sendiri dalam menganjurkan majlis seperti ini. They didn't have no mother, no father, When you're living with these people a long time, you feel what they have missing from this feeling, my intelligent told me how to help these people to feel equal with the normal people in the society. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang membawa bersama seorang anak yatim di antara dua orang tua yang muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk syurga. Khalas? Yalla, I follow you. Hari ini seramai 7 orang volunteer terlibat. Mereka ni datang daripada pelbagai persatuan. Saya rasa teruja sebenarnya sebab melihat anak-anak yatim ni, dia memang tak ada kasih sayang daripada ibu bapa. Jadi sekurang-kurangnya apa yang saya lakukan meringankan beban mereka hari ini. Hari ini hampir 200 orang anak yatim dikumpulkan di sini. Tumo, alhamdulillah. Jadi apa yang anda lihat sekarang ni adalah keadaan sebenar yang berlaku di Bandar Aman. Setiap bulan Ramadan pasti akan ada aktiviti memberi kanak-kanak yatim piatu supaya mereka dapat merasai semangat Ramadan yang dalam keadaan yang sebenarnya. Ramadan ialah bulan melipat gandakan ibadah. Saya yakin di negara-negara Islam yang lain, penganjuran majlis meraihkan anak-anak yatim seperti ini turut diadakan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menjamu makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan memperolehi pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa dikurangi sedikit pun pahala puasa orang tersebut. Makanan untuk anak-anak yatim ini pula disumbangkan oleh sebuah rangkaian makanan segera terkenal di Jordan. Pertubuhan Sukarelawan selaku penganjur majlis ini sentiasa mendapat sumbangan daripada pihak individu maupun syarikat-syarikat swasta. Sokongan itu membantu mereka meneruskan kerja amal ini sejak 11 tahun yang lalu. Jelas sekali, usaha mereka berjaya mengembirakan anak-anak yatim yang hadir. Selepas maghrib, ketika bahang panas semakin berkurangan, majlis ini bertukar menjadi lebih meriah. Anak-anak yatim yang hadir dilibatkan dengan pertandingan serta kuis untuk menghiburkan mereka. Mereka kelihatan bertenaga walaupun seharian menahan lapar dan dahaga. Kemuncak acara majlis ini, seorang penghibur tempatan dikenali sebagai Ahmad Daksan akan membuat persembahan. Penghibur ini terkenal di kalangan kanak-kanak. Dia telah menghasilkan lebih 20 album kanak-kanak yang memuatkan lagu-lagu berunsur nasihat dan komedi. Ternyata kehadiran penyanyi ini menghiburkan anak-anak yatim yang diraikan. Daripada riak wajah mereka terpancar kegembiraan. Sementara gerak laku anak-anak ini pula seperti meluahkan kesunyian dan kerinduan yang terpendam.
Walaupun acara seperti ini hanya dapat mereka rasai ketika bulan Ramadan, yang lebih penting mereka sedar bahawa mereka tidak dilupakan. Cara sukarelawan di Jordan meraihkan anak-anak yatim mereka berbeza dengan apa yang pernah saya saksikan di tanah air. Namun, di sebalik perbezaan itu, niat asalnya tetap sama, memberi kegembiraan kepada anak-anak yatim agar mereka tidak terasa disisihkan. Di akhir majlis, penganjur mengagihkan cenderahati kepada semua anak-anak yatim. Barangan persekolahan seperti alat tulis dan buku-buku disumbangkan oleh pelbagai pihak. Pemberian ini menambah keceriaan pada anak-anak yatim yang diraikan. Mereka tersenyum dan bergembira sebelum bersurai. Terdetik di hati saya apakah senyuman mereka akan berpanjangan. Esok dan lusa, mereka kembali meneruskan kehidupan harian sebagai anak yatim. 5 kilometer dari taman rekreasi tempat meraihkan anak-anak yatim, Jawatan Kuasa Masjid Sabriah Al-Khatib turut menganjurkan majlis yang sama. Sekumpulan anak-anak yatim lain diraikan di masjid ini. Mereka adalah sebahagian lagi anak-anak yatim sekitar Bandar Aman yang tidak dilupakan. Namun, caranya berbeza. Mereka tetap diberikan makanan dan minuman, tetapi tiada hiburan mahupun artis jemputan. Penganjurnya Nazir serta imam masjid ini, Mahmud Awad Al-Fawri. Saya sempat mengikuti sinar ibadah sedekah di masjid ini. Sebelum ini, saya pernah berbuka dan solat tarawih di Masjid Sabriah Al-Khatib. Saya sekali lagi dibawa ke masjid ini. Tujuannya untuk bersama mencari keberkatan meraihkan anak-anak yatim. Selesai solat tarawih, anak-anak yatim yang dibawa ke sini diberi makan sekali lagi. Suasana di Masjid Sabriah amat berbeza dengan majlis yang saya sertai sebentar tadi. Anak-anak yatim ini diajak bersama menunaikan solat tarawih serta mengikuti ceramah agama. Dalam erti kata lain, bukan sekadar diberi santapan fizikal, malahan rohani mereka juga disinari dengan ibadah di bulan yang penuh keberkatan ini. Walaupun mereka tidak dihibur dengan persembahan, pihak masjid tetap mengembirakan anak-anak yatim ini dengan pemberian cenderahati serta wang saku buat mereka. Sumbangan adalah sedekah daripada jemaah Masjid Sabriah sendiri. Sebaik-baik harta adalah harta yang disedekahkan kepada fakir miskin, anak-anak yatim dan juga kepada mereka yang berjuang ke jalan Allah. Dan di bulan Ramadan ini Allah menjanjikan bahawa setiap sumbangan yang diberikan akan dilipat gandakan setiap amalan tersebut. Saya amat berterima kasih kepada imam masjid ini kerana sudi memberi peluang pada saya mencari keberkatan Ramadan bersama anak-anak yatim yang diraikan. But where have you been?
Walaupun agenda bersama anak-anak yatim telah selesai, penterjemah saya masih mempunyai rancangan untuk malam ini. شعر البنات يا ماما شعر البنات سكر نبات انا بصور بالصين اصلا سكر نبات يا ماما حلويات. Gelagat peniaga sekitar Bandar Aman di pertengahan Ramadan antara perkara yang tidak patut dilepaskan jika berkunjung ke Jordan. Begitulah kata-kata penterjemah saya. Kemeriahan waktu malam di bandar ini seperti ia adalah permulaan hari untuk penduduknya. Cuaca panas di siang hari memaksa penghuni Aman berkurung di dalam rumah. Sebaik malam melabuhkan tirainya, mereka mula keluar beramai-ramai, sama ada ke masjid ataupun ke pusat membeli belah. Secara umumnya, pusat bandar ini menjadi lebih sesak apabila solat tarawih di masjid-masjid selesai dilaksanakan. Hampir 3 juta orang penduduk menghuni di pusat bandar Jordan ini. Sebagai bandar yang terbesar, Aman menjadi pusat peralatan dan barangan keperluan. Ia dijual di kaki 5 jalan, di premis-premis kecil hinggalah ke gedung membeli belah. Menjelang perayaan Aidilfitri, para peniaga berlumba-lumba membuat tawaran harga terbaik untuk bersaing sesama mereka. Namun, nilai mata wang dinar Jordan yang tinggi membuatkan saya berasa harga barangan di sini agak mahal. Ketika ini, nilai 1 dinar Jordan bersamaan dengan $4 Amerika. Walaupun dengan nilai mata wang yang agak tinggi, Bandar Aman tetap dikunjungi oleh pelancong luar, terutama menjelang hari perayaan. Kebanyakan pelancong itu dari negara-negara teluk. Mereka hadir untuk membeli belah kerana tawaran harga yang menarik. Bagi saya, keberkatan bulan Ramadan tidak hanya dirasai secara rohani, tetapi keberkatan itu juga dapat dilihat dengan mata kasar. Perniagaan semakin bercambah. Lebih ramai peniaga-peniaga baru lahir ketika bulan Ramadan. Harga barangan pula lebih berdaya saing dengan tawaran-tawaran menarik untuk pembeli membuat pilihan. Di sebalik bulan yang mulia ini, tersirat banyak hikmah untuk kita raikan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد شكور والرب تواب شكور رمضان welcome holy month Ramadan welcome Ramadan